Ia datang tanpa sebarang amaran. Dalam sekelip mata, meragut ratusan ribu nyawa manusia. Hampir setengah tahun COVID-19 melanda penghuni dunia, hingga kini masih tiada penawarnya. Rentetan itu, kebanyakan negara mengambil langkah Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengawal penularan virus maut ini, termasuk Malaysia. Saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa hingga 12 Mei 2020 akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020. Susulan PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu, banyak lokasi telah diisytiharkan zon merah berikutan pertambahan kes COVID-19 positif yang membimbangkan. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil keputusan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi membendung penularan wabak virus COVID-19. Antaranya adalah kawasan Pasar Borong Kuala Lumpur yang telah dikuatkuasakan dari 20 April hingga 12 Mei. Zon PKPD ini dikawal dengan ketat 24 jam oleh pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Antara tugasan awal PKPD adalah pemasangan kawat berduri konsertina wire untuk mengelak pencerobohan dan kawalan yang lebih berkesan. Petaling Jaya, Selangor. Ketika ramai antara kita diulit mimpi, beberapa trak ATM yang dipenuhi anggota celuring hijau dan kawat berduri ditemani PDRM serta beberapa agensi penguatkuasa yang lain menjalankan misi memagar kawasan yang diisytiharkan sebagai PKPD. Antaranya di sekitar kawasan Pasar Jalan Osman, Petaling Jaya pada 10 Mei lalu. Lazimnya, operasi ini dilakukan pada waktu malam untuk mengelakkan orang ramai termasuklah pesakit positif COVID-19 melarikan diri dari kawasan berkenaan. Selayang Baru, Selangor. Antara zon merah yang diberi peluang pihak berkuasa kepada kru Majalah 3 untuk membuat liputan. Kerajaan di atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan arahan PKPD ke-7 di kawasan Selayang Baru, Gombak, Selangor. Menurut Kapten J. Sharavanan, anak lelaki Jairaman dari 91 Regimen Bantuan Regimen Askar Jurutera Diraja RAJD, kawasan ini mempunyai lilitan kawat terbanyak jika dibandingkan dengan tempat yang lain. Dan pemasangannya memakan masa hampir 15 jam melibatkan waktu malam hingga ke siang hari pada bulan Ramadan. Di kawasan Pasar Borong Selayang ini, kita telah mencapai sehingga 4.7 atau 4.9 kilometer. Setakat ini, inilah yang paling panjang kami pasang untuk di kawasan Penawar ini. Tugasan ini tampak mudah tetapi ia memerlukan kemahiran yang tinggi bagi mengelak sebarang kecederaan. Malah ketahanan mental diperlukan untuk berhadapan kemarahan penduduk yang terkesan dengan pemagaran ini. Mereka akan cuba untuk baling barang, menjerit, mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada kami. So, itu yang kami hadapi dengan apabila berdepan dengan orang yang bila dapat tahu mereka telah dikongkong atau dikepung. Walaupun ramai yang tidak memahami tugasan pasukan barisan hadapan COVID-19 ini, mereka tetap cekal meneruskan perjuangan memutus rantaian virus pandemik itu. PKP di Selayang Baru membabitkan 6 pasal. Ia dilaksanakan bagi membendung jangkitan virus pandemik itu yang mempunyai jalinan di Pasar Harian dan Pasar Borong Kuala Lumpur. Sepanjang pelaksanaan perintah, semua penghuni tidak dibenarkan keluar dari kawasan ini. Begitu juga di sebaliknya, pelawat tidak dibenarkan memasukinya. Saya sekarang berada di kawasan PKPD Bandar Baru Selayang, sekitar Pasar Borong Selayang. Dan difahamkan dekat sini ada 52 kes positif COVID-19. Melalui pemerhatian kami dekat sini, dekat luar kita boleh nampaklah pinggir-pinggir tu ada pergerakan aktiviti, tapi dekat dalam ni sunyi sepi dan terkawal.
satu cabaran jugalah dekat anggota ATM dan PDRM untuk berjaga dekat sini sebab dengan bulan puasanya, nak rayanya. Tapi mereka kelihatan sangat tabah menjamin keselamatan orang di sini. Walaupun penduduk terputus hubungan fizikal dengan dunia luar, pihak kerajaan sentiasa menjaga kebajikan mereka. Selain kemudahan lain, keperluan makanan turut dibekalkan. Memandangkan terdapat kes positif yang dilaporkan, PKPD dilakukan agar penghuni terbabit dapat disaring dan dikenal pasti sama ada mereka dijangkiti virus. Sementara itu, di Subang, Selangor, Pasukan Gerakan Udara PGU PDRM Pangkalan Semenanjung juga sentiasa bersiap siaga membuat pemantauan udara bagi memastikan orang ramai mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan memperkasakan tugasan kawalan agensi penguatkuasa lain. Difahamkan pasukan Gerakan Udara PDRM ni beroperasi sepanjang 24 jam ketika PKP. Dan kami berkesempatan untuk mengikuti salah satu tinjauan mereka iaitu tinjauan rock block bersama heli Squirrel. Tapi memandangkan heli itu kecil dan kita tak dapat naik. Dia boleh muat dalam 4 orang. Majalah 3 akan ikut kru ni naik AW139. Diketuai oleh Ketua Bahagian Operasi Penerbangan PGU Pangkalan Semenanjung, rondaan ini dilakukan pada 29 April lalu. Superintenden Rahim Mitamin telah berkhidmat dengan PGU selama 19 tahun. Menurut bapa berusia 47 tahun ini, majoriti pesawat PGU dilengkapi dengan teknologi terkini yang banyak membantu mereka membuat pemantauan. Antaranya penggunaan helikopter AS355N yang dilengkapi dengan peralatan kamera khas Westcam. Satu lebih saja Ron. Region pasal burung. Tengok aktiviti apa dia orang dia. Dapati banyak kenderaan. Banyak. Tinjauan udara ni kita menggunakan mission equipment kamera L3 Westcam nama dia. Okey. Kamera ini dapat merakamkan gambar secara langsung dan gambar tu outputnya dipaparkan secara langsung di Bukit Aman lah. Pihak Bukit Aman akan seterusnya memberi arahan-arahan yang lanjutlah kepada pihak-pihak yang mengadakan sekatan jalan raya. Selain tinjauan udara oleh PGU, pelbagai kaedah lain turut diguna bagi memutuskan rantaian COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sama ada melalui buatan sendiri atau menggunakan bangunan sedia ada, pihak ATM mempraktikkan teknik peperangan mereka dalam membuat pemantauan di kawasan PKPD dengan mewujudkan menara tinjau. Kawasan ni kawasan yang padat, banyak kawasan perumahan dan kawasan yang luas. Untuk anggota ni bergerak membuat perimeter check ni agak sukar, ya, dia memerlukan anggota yang ramai. Jadi dengan ada menara tinjau ni kita boleh observe satu-satu kawasan tu dalam jarak yang lebih jauh. Jadi kita cuma perlu ada kata orang tu kumpulan tindak pantas sekiranya berlaku cubaan untuk menceroboh kawasan-kawasan yang saya nyatakan tadi, ya. Menurut Korporal Muhammad Saparin Hamid, anggota dari 4 Regimen Kor Polis Tentera Diraja, terdapat percubaan meloloskan diri di kawasan ini. Dia cuba nak buka pagar ni kawat duri itulah, dia cuma nak buka tapi kita tengok dulu dia punya reaksi dia macam mana. Lepas tu kita tengok mencurigakan barulah kita bagi ambaran dekat dia lah. Bagi ambaran dekat dia barulah dia akan rasa takutlah dengan suara kuat sikit tu. Dia akan lari lah untuk masuk balik ke penginapan dia. PKPD ni bagus untuk keselamatan lah, untuk duduk kat rumah, so tak ada siapa yang keluar.
Cuma yang terjejas untuk cari kerja lah, cari makan. Kawasan-kawasan yang berpayah lah. Berpayah yang ada anak-anak sungai yang kecil. Ada anak sungai kecil tu mungkin boleh jadikan laluan tikus lah. Ada bot-bot yang masuk ke laluan tikus ni, kita akan maklumkan kepada pihak Marine untuk tindakan selanjutnya lah. Pasukan Gerakan Udara PGU PDRM telah ditubuhkan pada tahun 1979 dan terbahagi kepada 4 pangkalan di Subang Selangor, Kota Kinabalu Sabah, Kuching Sarawak dan Pangkalan Latihan Ipoh Perak. PGU kini memiliki 34 buah pesawat terdiri daripada helikopter dan kapal terbang serta kekuatan anggota lebih daripada 574 orang. Berbanding sekali sehari sebelum ini, sepanjang PKP, mereka perlu membuat rondaan udara di kawasan sekatan jalan raya, PKPD dan pesisiran pantai Semenanjung sebanyak 3 kali sehari. Bukan hanya tugasan anggota PGU berlipat ganda, malah beban kerja pesawat mereka juga bertambah. Situasi ini adalah rutin jurutera PGU, mengemling tenaga memeriksa aset-aset mereka sebelum dan selepas tugasan pemantauan udara dilakukan. Ia bagi mengelak sebarang permasalahan teknikal ketika penerbangan. Sepanjang PKP sejak 18 Mac lalu, mereka bekerja hampir siang dan malam. Namun, pasukan barisan hadapan COVID-19 ini tidak pernah merungut dengan pertambahan tugasan. Bagi mereka, yang penting adalah kesejahteraan masyarakat Malaysia dan kehidupan normal orang ramai dapat segera dikembalikan. Biasanya kita ada penerbangan yang berjadual, tapi bila adanya COVID, kita kerahkan seluruh tenaga dan juga kerjasama yang ada di pelbagai pihak. Maksudnya dari segi juruterbang, dari segi kejuruteraan, pentadbiran dan juga semua. Kita kerahkan bersama-sama untuk melakukan tugas satu saja, memastikan rantaian COVID ini dapat diselesaikan dengan seberapa segera yang boleh. Tugas penerbangan kali ini diketuai Superintendent Said Muhammad Syahir Said Sheikh bertujuan mengekang pergerakan pendatang tanpa izin untuk mengelak kluster import virus pandemik. Penerbangan rondaan dilakukan sepanjang pesisiran pantai Semenanjung dengan menggunakan pesawat Cessna Caravan. Apabila kru pesawat mengesan kehadiran unsur-unsur di laut yang disyaki menyalahi undang-undang sewaktu menjalankan rondaan, pesawat akan diterbangkan agak rendah kerana ia tidak dilengkapi dengan peralatan pemantauan yang selari dengan peredaran zaman. Tujuan terbang rendah adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai unsur yang disyaki berdasarkan mata kasar. Video dan imej akan direkodkan. Penerbangan ini berisiko tinggi kerana pesawat mudah ditembak seandainya unsur-unsur yang disyaki memiliki senjata api. Suatu ketika dahulu, Superintendent Said dan krunya pernah berhadapan dengan kegiatan jenayah rentas sempadan pendatang asing ketika melakukan rondaan perairan di Sabah. Kita tidak ada peralatan yang boleh ataupun boleh zoom sasaran itu secara dekat. So kita kena terbang dengan keadaan yang rendah. Di samping pemantauan berkaitan virus maut itu, cara penangkapan ikan yang salah oleh nelayan juga antara yang diambil perhatian. Pada tarikh hari ini jam 12.35 kelihatan 12 sebuah bot nelayan tempatan tradisional sedang menunda ikan menggunakan kaedah pukat rawa sorong. Kru Majalah 3 juga berkesempatan melihat laluan yang sering digunakan pendatang tanpa izin. Kawasan-kawasan yang berpayah lah. Berpayah yang ada anak-anak sungai yang kecil.
Ada anak sungai kecil tu mungkin boleh jadikan laluan tikus lah. Ada bot-bot yang masuk ke lorong tikus ni, kita akan maklurkan kepada pihak Marine untuk tindakan selanjutnya lah. Perancangan asal penerbangan ini, Kapten Said ingin membawa kru Majalah 3 ke Pulau Langkawi, Kedah untuk meninjau lokasi pendatang asing yang kini hangat diperkatakan. Memandangkan cuaca tidak mengizinkan, pemantauan hanya di sekitar perairan Pulau Pangkor, Perak dan berpatah balik ke Subang. Rumah Keluarga Angkatan Tentera RKAT, Kem Payajara, Selangor. Korporal Muhammad Saparin Hamid antara petugas ATM yang dikerahkan ke kawasan PKPD. Isterinya Suhaili Abdul Rani adalah tulang belakang di dalam mengharungi pelbagai cabaran kerjayanya, termasuk penugasan berkaitan COVID-19. Semangat dibagi pergi tu untuk berhadapan memang tinggilah. Jadi kita pun semangatlah untuk pergi. Walaupun kita tak nampak dengan musuh, walaupun kita serang dengan musuh. Di PKPD Selayang Baru, ada kalanya bapa kepada dua cahaya mata ini bertugas pada waktu siang dan kadangkala malam mengikut jadual yang ditetapkan. Ketika penggambaran Majalah 3 pada 8 Mei lalu, Korporal Saparin bertugas pada siang hari bermula jam 7 pagi, tetapi dia perlu melapor diri selepas waktu bersahur. Langkah berjaga-jaga sebelum penugasan amat dititik berat. Virus ni dia tak kira orang. Walaupun kalau kena, satu tim saya akan habis. Sekiranya kena, balik kami dah berhubung rapat dekat situ, semua sekali kena kuarantin. Penugasan COVID-19 bagi Korporal Saparin bermula dengan operasi sekatan jalan raya. Sebelum tu kita buat SGR untuk sekatan jalan raya, dah ada dalam 7 kawasan dekat sana sekali. Lepas tu dah habis kat sana dalam 15 hari, kita balik ke pasukan untuk pasukan standby. Lepas tu kita akan terus gerak ke Selayang. Tak kala Sang Suria menonjolkan diri dan menunjukkan kehebatannya memanaskan bumi, Korporal Saparin dan petugas ATM yang lain tetap tidak berganjak daripada tugasan mereka. Ni tak boleh masuk je, kawasan larangan. Okey je ya? Lockdown untuk kebaikannya, untuk sebab orang luar di sini, orang asing banyak. Penyakit jangkit itu, coronavirus, sebab cepat dijangkitlah kami. Ternyata Wira Barisan Hadapan COVID-19 ini begitu komited dengan tugasan yang digalas. Hello, 4 Bravo. Di sini 4 Alpha nanti. 4 Bravo. Tolong periksa di kawasan ujung pagar dekat Kawat Berduri, sektor D. Terima dulu nanti. 4 Bravo, terima. Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Effendi Buang TUDM turut turun padang ke PKPD Selayang Baru. Panglima Angkatan Tentera Malaysia ini sangat berpuas hati dengan kerjasama ATM dan PDRM dalam memerangi pandemik COVID-19. Operasi bersama antara ATM dan juga PDRM ni telah nampak kesannya. Antaranya adalah kita boleh lihat objektif utama untuk menentukan pergerakan sama ada kereta ataupun orang kan dapat dikurangkan dan ditentukan akan mereka mematuhi perintah-perintah tersebut. Operasi ini ia telah melibatkan lebih kurang dalam 7,000 anggota pasukan ATM. Difahamkan anggota tentera membawa senjata api ketika bertugas sepanjang PKP di atas keperluan. Kita pun tahu kan bahawa musuh sebenarnya bukan rakyat kan, adalah virus corona ni, tetapi siapa pasukan kita membawa senjata ini adalah untuk menentukan keselamatan diri kan. Kita pun tak tahu kan, kadang-kadang semasa menjalankan tugas ni
bermacam-macam gejala yang boleh membahayakan orang yang membuat tugas tersebut. Itu je. Proses check-in dilaksanakan serentak dengan waktu sahur. So kita akan terpaksa bahagikan anggota yang bersahur dahulu dan kemudian akan ada anggota yang bertugas seperti biasa. Bangunan di sekitarnya semuanya terpancar lampu warna biru. Ini adalah kempen menyokong frontliners. Ekoran Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada awal COVID-19 menimpa negara. Kebanyakan kawasan tumpuan ramai menjadi lengang hingga ada yang bergelar bandar atau pekan hantu. Terbaharu fasa PKPB, sambutan perayaan juga tidak digalakkan. Minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua, perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Yang menjayakan perintah ini adalah pasukan Barisan Hadapan seperti Tim Perubatan, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Mereka sanggup bergadang nyawa memerangi virus tanpa penawar itu demi kesinambungan hidup rakyat Malaysia. Subang, 30 April jam 9 malam. Diiringi hujan renyai. Penerbangan kita pada hari ini melibatkan 2 pesawat AW139 di mana saya ketua untuk Papa Mike Echo dan Subtendent Fairuz Papa Mike Delta. Ini bersama kru masing-masing. So, peranan kru saya harap semuanya tahu. Co-pilot akan bantu kapten, observer aircrew akan bantu untuk menyuluh di kawasan bawah menggunakan terkabin. Any movement yang disyaki, inform, kita ambil gambar dan kita laporkan kepada agensi-agensi yang ada di bawah. Tujuan utama penerbangan malam ini adalah untuk membuat pemantauan kegiatan orang ramai dan pendatang tanpa izin. Kebetulan, ia juga malam sambutan kempen menghargai keringat pasukan Barisan Hadapan yang memerangi COVID-19 di sekitar ibu kota Kuala Lumpur. Kita sekarang berada di sekitar KLCC dan Bandara KL. Dan kalau kita tengok, bangunan di sekitarnya semuanya terpancar lampu warna biru. Ini adalah kempen menyokong frontliners yang dianjurkan oleh Kementerian Wilayah. Kempen ini telah berlangsung dari 30 April hingga 3 Mei dengan melibatkan bangunan ikonik di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Biru dipilih memandangkan ia adalah warna rasmi bidang perubatan yang membawa maksud kredibiliti, pengetahuan, kepercayaan dan fokus. Dengan bantuan lampu khas pada pesawat, penerbangan helikopter AW139 diteruskan untuk tugasan pemantauan kawasan PKP Lembah Kelang. Adanya bantuan daripada tracker beam iaitu lampu suluh yang berkuasa tinggi memudahkan kita melihat daripada udara sebarang aktiviti ataupun pergerakan dengan lebih terang. Perhatian, perhatian. Sila duduk di rumah. Perintah kawalan pergerakan masih berkuat kuasa. Jangan berkumpul. Please stay at home. Rondaan kemudian diteruskan ke pesisiran pantai bagi memantau pergerakan pendatang asing. Untuk PIJU menggunakan pesawat helikopter, kita akan buat pemantauan lebih kurang 10 batu nautika daripada pantai. Dan sekiranya ada sebarang pergerakan ataupun pendatang-pendatang yang cuba menyelup masuk, apabila kita kena pasti, kita akan membuat
pemantauan dan laporan terus kepada agensi-agensi pawak kuasa sahabat kita di bawah. Difahamkan malam adalah waktu kemuncak bagi kegiatan seumpamanya. Waktu siang atau malam, kami bersama-sama dengan kru penerbangan PGU sendiri yang mana tidak rasa jemu-jemu untuk menerbangkan pesawat untuk memastikan pemantauan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin semata-mata untuk mengelakkan penularan COVID-19 ini lebih berpanjangan. Misi bersama pesawat AW139 yang baru saja dibawa dari Itali ini berakhir pada jam 12.30 malam. Mei jam 9 malam. Ketika PKP memasuki fasa kelima yang melibatkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, pesawat pengangkut A400M milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dari nombor 22 Skuadron Pangkalan Udara Subang sibuk membuat persiapan bagi melaksanakan satu lagi tanggungjawab sosial ketika negara sedang berdepan dengan virus maut. Mereka perlu untuk bekerja di waktu sahur. Sepatutnya tuan-tuan dapat lihat proses check-in dilaksanakan serentak dengan waktu sahur. So kita akan terpaksa bahagikan anggota yang bersahur dahulu dan kemudian akan ada anggota yang bertugas seperti biasa. 8 Mei jam 4 pagi. Sebelum pelaksanaan misi ini, kesemua kru penerbangan akan menjalani ujian saringan bagi menentukan mereka bebas dari gejala jangkitan virus yang masih tiada penawar itu. Bulan Ramadan ialah bulan yang mulia. Kita masih beroperasi seperti biasa. Kita tidak berhenti, we never stop, we never degrade our operation, we continue as per normal operation. Misi kru A400M kali ini adalah menghantar pulang 19 orang warga tempatan ke Labuan Sabah dan Sarawak. Kami membawa penumpang yang melibatkan daripada bawah pengurusan atau dikoordinasikan oleh NAKMA iaitu PUS dan PUI yang telah selesai dikuarantinkan. Turut dibawa adalah barang keperluan perubatan dan kesihatan berkaitan COVID-19. Sehingga 8 Mei, TUDM telah membuat penghantaran sebanyak 250 tan barangan ini beserta bekalan makanan dengan melibatkan aset A400M, C-130 Hercules dan helikopter EC-725AP. Sehingga tarikh sama juga, seramai 159 orang rakyat Malaysia dari luar negara yang berasal dari Sabah dan Sarawak selamat dihantar pulang oleh TUDM melalui 6 penerbangan. Dalam misi penghantaran bekalan ke Sabah dan Sarawak, PGU juga tidak ketinggalan membuat operasi sama terutamanya bagi bekalan Personal Protective Equipment PPE untuk kegunaan hospital dan anggota PDRM. Kalau diikutkan first trip yang kita bawa adalah bantuan untuk hospital Likas di Sabah pada 17 hari bulan Mac dan selepas itu kita bergantunglah kepada permintaan kalau ada hospital yang minta ataupun PDRM dan kita akan bantulah setakat mana yang kita mampu. Difahamkan petugas hospital dan pihak berkuasa di Sabah dan Sarawak sentiasa kehabisan stok bekalan PPE. Sebagai juruterbang, hampir setiap hari Superintendent Rizwan Cik Musa serta krunya membuat penghantaran menggunakan pesawat King Air yang membabitkan perjalanan pergi dan balik antara 5 hingga 6 jam.
PKPD ke-7 Selayang Baru Selangor. Pihak ATM dan PDRM turut menggunakan drone bagi membantu pemantauan segala aktiviti di kawasan ini, malah lokasi PKP yang lain. Ia dilengkapi kamera dan siren. Panglima Angkatan Tentera Malaysia juga tidak ketinggalan memantau kecekapan dan keberkesanan penggunaan alat tinjauan udara ini. Kalau ikut drone ni adalah DJ Matrix, kita ada dia punya sensor optik, kamera 40 kali zoom. Kita ada megafon, speaker yang berkemampuan 1 km radius dia punya bunyi dia. Inilah dia kita punya mini GCS itu. So semua yang kita terbang, kita livekan ke Pusat Operasi Pertahanan, ke Pusat Operasi Tentera Darat, ke ASC BSBP, ke MCC Bukit Aman, ke PIPON di MKN. So kita bagi live setiap kali penerbangan kita. Sebagai contoh, di pasar-pasar sekiranya kita nampak yang social distancing tak, pengurusan pasar tak berapa bagus, so kita bagi siren, kemudian kita bagi pada penjawat daerah terus hantar. Terus buat lining tape, terus hantar rela, terus apa. So immediate dia buat respon di situ. This one the coverage is better. Dia masuk tempat yang orang tak boleh masuk sebab daripada atas ni. Dia punya apa, taburan suara ni. Satu besar, satu lagi tempat yang apa, speaker on the ground punya speaker dia tak boleh masuk ni. Di sepanjang tempoh PKP, PKPD dan PKPB, kehadiran drone menjimatkan penggunaan masa dan tenaga pihak berkuasa dalam memerhati pergerakan orang ramai. Untuk meniaga memang kurang selesa lah sebab kan untuk 20 hari itu memang tak ada niaga. Tapi untuk elakkan wabak ni merebak, itu adalah satu keadaan yang baik lah. Uniknya, siren drone dilengkapi dengan 3 bahasa. Pengumuman ini adalah berkaitan dengan PKPB. Di awan biru, kelihatan helikopter AS355N PGU membuat rondaan. Disebabkan kekerapan penggunaan pesawat dalam tempoh PKP adalah 2 kali ganda daripada rutin biasa, ada kalanya burung besi ini juga memerlukan perhatian. Kadang-kadang berdepan dengan masalah teknikal pesawat lah. Walau bagaimanapun kita telah dilatih lah jika ada berlaku masalah teknikal pada pesawat, kita telah dilatih untuk mendaratkan pesawat ni dengan selamat lah. Banyak juga kita. Ya, panjang. Rata-rata setiap ahli keluarga mereka sudah memahami tanggungjawab yang dipikul. Namun disebabkan penugasan kali ini berhadapan dengan virus maut, terdetik juga kerisauan di lubuk hati masing-masing. Isteri saya dan keluarga pun ada juga bimbang dan kadang-kadang tu nampak macam risau, tapi bagi saya tak ada masalah sebab di pejabat kita mengamalkan apa yang telah disarankan oleh kerajaan. Bertempat di kem Regimen ke-4 Kor Polis Tentera Diraja Sungai Buloh, Selangor. Korporal Saparin baru sahaja selesai menjalankan tugasnya di PKPD Selayang Baru. Bagi menjamin kesihatannya dan petugas lain, mereka akan sentiasa melalui proses disinfeksi. Tanggalkan kasut, kemudian kita step seterusnya. Ya, saya 114442. Pro Muhammad Saparin bin Ahmed. Suhu 36.5.
Kita sebenarnya bersikolah dengan keadaan sekeliling. Kan kita nak balik rumah pun macam takutlah kan. Takut bukan apa, kita melibatkan family lah. Balik kita akan ikut SOP lah untuk membuat nyah kuman. Lepas tu mandi, basuh baju, habis semua tu baru kita balik rumah. Lepas tu balik rumah pun kita mandi sekali lagi. Baju yang kita pakai tu pun kita akan basuh dulu, baru kita pegang anak isteri semua. Pegang anak-anak lah. Diharap Tuhan sentiasa melindungi mereka yang berada di barisan hadapan dalam memerangi COVID-19 di negara ini. Di waktu sama, proses penghantaran bekalan PPE oleh PGU ke Kuching Sarawak masih berterusan. Cuaca memainkan peranan penting dalam kelancaran penugasan Superintendent Rizwan dan rakan-rakannya. 2-3 minggu ni di sebelah petang biasanya keadaan akan hujan lebat dan kadang-kadang hibut petir. Kalau terpaksa, dan itu adalah menjadi tanggungjawab saya lah sebagai kapten untuk membuat keputusan lah sama ada kita boleh meneruskan untuk kita balik ke Subang ataupun nanti kita akan pergi ke mana-mana lapangan terbang yang berdekatan lah. Selepas hampir 3 jam penerbangan dengan keadaan cuaca yang cerah, akhirnya mereka tiba ke destinasi, lapangan terbang Pasukan Gerakan Udara PGU PDRM Pangkalan Sarawak. Kebiasaannya mereka akan bermalam di mana-mana hotel berdekatan bagi menghilangkan penat. Tetapi disebabkan PKP, kebanyakan tempat penginapan tidak dibuka dan mereka hanya akan bermalam di pangkalan. Sekiranya berkeupayaan dan tenaga masih berbaki, mereka akan berangkat pulang pada hari yang sama. Kita punya tempat untuk bermalam tu agak terhad. Jadi terpaksalah kita, kalau kita punya pergerakan tu ada 2-3 aircraft bergerak dalam satu masa. So kru dia ramai, di tempat untuk tu agak terhad. So kita terpaksalah cari-cari macam bermalam di surau. PPE yang dibawa Superintendent Rizwan dan krunya kemudian dibawa untuk pengagihan. Walaupun jadual penerbangan mereka sangat padat ketika pandemik COVID-19, juruterbang King Air dari Kelantan ini tidak pernah bosan, malah bangga dapat berbakti. Kalau kita dapat bantu macam contoh macam ni PPE, diorang perlu barang-barang ni semua untuk jalankan tugas diorang. Jadi bagi saya bila kita dapat jalankan tugas tu kita rasa puas, dapat bantu diorang. Penerbangan A400M TUDM meninggalkan kenangan buat penumpangnya. Sebenarnya tak sangka ada penerbangan TUDM sebab kalau saya nak balik ke Labuan tak ada direct flight. Selalu macam ada ke Sabah je. Jadi nak dari ke Sabah nak ke Labuan tu susah. Bila ada TUDM ni saya rasa sangat bersyukur. Tak tahu macam nak gambarkan rasa bersyukur tu sebab rezeki lah orang cakap. Bagi kru yang diketuai Lieutenant Colonel Yusrizal Zain TUDM, pegawai memerintah NP22 Squadron, walaupun Ramadan, tanggungjawab sosial dan kedaulatan negara perlu diutamakan. Aset-aset TUDM telah digerakkan bermula punya PKP, bermula punya operasi tersebut, Ops Penawar ini, sehingga sekarang kita masih lagi membantu frontliner di Sabah dan Sarawak. Majoriti 19 orang penumpang A400M ini adalah pelajar dan individu yang bekerja di luar negara dan telah selamat menjalani tempoh 14 hari kuarantin di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Bagi Nurul Ashikin Abdul Hadi, pelajar Universiti Mansurah Mesir, peluang untuk pulang ke pangkuan keluarga ketika pandemik COVID-19 adalah satu kelegaan.
bila dapat balik tu sangat gembira lah dapat jumpa dengan ahli keluarga. Sempat berpuasa dengan diorang. Jadi itulah, bila kita susah nak dapatkan sesuatu, barulah kita lebih menghargai. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ketika virus maut ini melanda, tempat terbaik adalah kampung halaman sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Walaupun baru-baru ini umat Islam menyambut bulan Ramadan dan Aidilfitri, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB masih berterusan bagi mengelak penularan COVID-19. Dan pasukan Barisan Hadapan sanggup mendahulukan tugasan memerangi virus maut ini daripada menyambut perayaan penuh bermakna bersama keluarga tersayang demi rakyat dan negara tercinta. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil